Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，晚安！ Kita bersyukur malam ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama. 感谢主，今天晚上我们再次能来到敬拜。 Mari sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们还没思想听到之前，我们来先做个祷告。 Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 我们感谢你的善美在我们的生命中。 Engkau berkali-kali mengundang kami untuk datang mendekat kepada Tuhan. 你不断的邀请我们亲近你， Karena Engkau ingin memberkati setiap kami. 因为你要祝福我们每个人。 Dan malam ini kami kembali bersyukur. 今天晚上我们再次感谢你， Karena perkenananmu kami mendapat kesempatan untuk datang kembali beribadah kepada Tuhan. 因为你的允许，我们再次来到敬拜你。 Dan kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini. 我们非常感谢这次你给我们的机会。 Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kami semua. 我们相信主，你已经预备给我们你的福分， Siapkan hati kami Tuhan. 预备我们的心，主啊， Berkati para pelayan-pelayan-Mu malam ini Tuhan. 求你来恩告你的仆人， Baik kami yang melayani maupun setiap kami yang akan beribadah kepada Tuhan. 侍奉的或者我们来到敬拜的， Kami semua ditolong dan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan untuk menerima berkat pada malam ini. 你帮助我们，带领我们，使我们能得到从你而来的福分。 Ini doa permohonan kami yang kami mohon hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. 这是我们所求，主啊，我们是奉主耶稣基督的名所求。 Amin. 阿门。 Saudara, kita akan membuka Alkitab 弟兄姐妹们，我们要打开我们的圣经， yaitu di dalam Markus pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang ke-28 hingga ke-31. 就在马可福音12章28节到34节。 Markus pasal ke-12 ayat 28 hingga yang ke-31 saja. Nanti saudara baca keseluruhan perikop ini hingga ke-34. 我们只读到马可福音12章28节到31节，弟兄姐妹们都可以读到34节。 Saya bacakan ayat ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 首先用印尼文。 Demikianlah bunyi firman Tuhan, hukum yang terutama, Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听。主，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力、尽力爱主你的神。其次，就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大了。” Saudara, tema kita malam ini yang terutama. 弟兄姐妹们，我们今天晚上的题目是第一要紧的。 Saudara, ada jemaat yang suka membaca Alkitab. 弟兄姐妹们，有一位会友他爱读圣经， Saya percaya saudara pun suka membaca Alkitab. 我相信弟兄姐妹们也很爱读圣经 Nah,。saudara, ia beberapa kali bertanya kepada saya tentang ayat-ayat yang dia baca yang tidak dimengerti. 弟兄姐妹们，他已经很多次的问我关于他所不懂的经文。 Saudara, saya yakin pada waktu dia bertanya kepada saya, 我相信当他问我的时候， dia tidak punya motivasi untuk mencobai apalagi menjebak saya. 他没有试验或者陷害我的动机， Tapi semata-mata karena dia ingin mengerti ayat-ayat Alkitab yang dia tidak mengerti. 但只是因为他想了解他所不懂的经文。 Nah, saudara, di dalam
Markus pasal 12 ayat 28 sampai ke 34. 弟兄姐妹们，在马可福音12章28节到34节呢， Saudara, di sini kita membaca ada seorang ahli Taurat yang datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus. 我们读到有一个文士，他来到主的面前问主耶稣。 Ahli Taurat ini tidak ditulis motivasinya pada waktu datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus. 当时他来到主耶稣的面前，在圣经里面没有记载他的动机，没有说明他的动机是什么。 Tetapi kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 35, ahli Taurat ini datang dan bertanya pada Tuhan Yesus dengan motivasi ingin mencobai Tuhan Yesus. 但在马太福音呢，就是22章呢35节记载呢，文士来找主耶稣是有动机的，要试探耶稣。 Tapi bersyukur Tuhan Yesus tetap peduli dan mau memberi jawab kepada ahli Taurat ini. 但感谢主，主耶稣还是很在意他。 Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? 耶稣给那个文士一个答案，那我们呢？ Apakah kita suka bertanya kepada Tuhan Yesus tentang ayat-ayat Alkitab yang kita baca yang mungkin kita belum mengerti? 关于我们不懂的经文，我们是否喜欢问主耶稣呢？ Saudara, siapa ahli Taurat itu? 弟兄姐妹们，这文士他是谁呢？ Saudara, ia adalah seorang yang mahir, menguasai dan paham sekali akan kitab Taurat. 他是一位非常了解、明白律法的专家。 Ia adalah seorang yang tugasnya menyalin kitab Taurat, menerjemahkan dan mengajarkan kepada orang Israel. 他的工作是复制律法书，翻译和教导以色列人。 Ia adalah seorang yang menafsirkan kitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. 他也是个教师，也是旧约的解释者，尤其是摩西五经记、创世纪、出埃及记、利未记、民数记和申命记。 Saudara, ahli Taurat ini bertanya pada Tuhan Yesus Kristus. 那弟兄姐妹们，那是我呢？他问主耶稣， Hukum manakah yang utama atau terutama? 诫命中哪是第一要紧的？ Dengan perkataan lain, ahli Taurat itu bertanya seperti ini, saudara. 换言之说呢，这文士问了这样的问题： Dari semua perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan di dalam kitab Taurat, hukum manakah yang terutama? 在律法书中的所有诫命、典章、律例里，哪一条诫命是第一要紧的？ Saudara, Yesus menjawab di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. 20节到30节，耶稣这样回答他。 Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力、尽力爱主你的神。” Atau dengan kata lain, saudara, 换言之说呢， Tuhan Yesus ingin mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kehidupanmu. 主耶稣要说，你要用一生爱你的神。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh kehidupan kita, 当耶稣说第一要紧的就是要用一生来爱我们的主， saudara, itu tidak mengacu ke daftar hukum sesuai nomor urutnya, 它并不是指律法的排列顺序， tetapi menunjukkan pentingnya hukum itu. 但是是指律法的重要性， Jadi tidak berarti ada perintah atau hukum Tuhan yang kecil, 也不意味着上帝的诫命或者命令是有大小， tapi semua perintah, semua hukum Tuhan itu berasal dari Allah yang Esa. 但是上帝的所有诫命它都来自独一的上帝。 Hanya saudara, ada beberapa perintah atau hukum Tuhan yang lebih besar sifatnya daripada yang lain. 只是呢，有些上帝的诫命或者命令呢，比其他的更要紧。 Contoh, 例如， peraturan moral lebih utama daripada ritual atau upacara keagamaan. 道德规则比仪式或者宗教仪式更重要。 Mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan jauh lebih besar artinya daripada sebuah korban bakaran dan korban sembelihan. 一生爱神远胜过一切的燔祭和祭物。
Nah saudara, hukum yang terutama itu mempunyai arti begini. 弟兄姐妹们，大诫命的意思呢，就是 Tuhan Yesus menginginkan supaya tidak ada tempat bagi ilah atau berhala lain di dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 就是在用一生爱上帝的人的生活中，不可有其他神或者偶像的位置。 Hanya Allah yang esa saja yang boleh ada dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupannya. 只有独一的神，只有在用一生爱主的人的生活里，只有独一的神的位置。 Saudara, Tuhan tidak mau diduakan dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupannya. 弟兄姐妹们，神不要爱他的人是一个心怀二意的人。 Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan itu adalah Allah yang cemburu adanya. 因为圣经告诉我们，神是一个嫉妒的神。 Tuhan tidak mau orang yang mengasihinya dengan seluruh kehidupannya mempermainkan cinta atau kasihnya. 神不想要一生爱他的人玩弄他的爱。 Kalau Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, juga mengasihi saudara dan saya, 如果神如此的爱以色列人，还有爱我们， maka Tuhan juga menuntut bangsa Israel dan kita untuk mengasihinya dengan tulus dan juga dengan kasih sepenuh hidup kita. 那么神也要求以色列人和我们真诚的用一生来去爱神。 Saudara, kalau Tuhan begitu peduli dan terus-menerus mau menjalin hubungan yang mesra dengan bangsa Israel dan dengan kita, 如果神如此关心，并要与以色列人还有我们有一个亲密的关系， ini sebagai bukti bahwa Tuhan begitu mencintai bangsa Israel dan juga kita hari ini. 成为他爱我们还有以色列人的证明。 Maka Tuhan yang Esa itu juga menuntut kita saudara untuk juga senantiasa menjalin hubungan yang mesra dengan Dia. 那么独一的神也要求以色列人还有我们始终与他保持亲密的关系，以证明我们对他的爱。 Untuk membuktikan bahwa saya, saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. 以证明我还有你们爱我们的主。 Saudara, Allah sudah memberikan buktinya dalam mengasihi bangsa Israel dan mengasihi kita, saudara. 弟兄姐妹们，上帝已经证明了他爱我们。 Bukan dengan kata-kata saja, tapi sudah dilakukan dengan satu tindakan yang nyata. 他不但用言语而且他还是用实际的行动来证明他爱我们。 Allah sudah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan pada waktu mereka ada di Mesir. 神呢已经释放以色列人成为奴仆。 Tuhan Yesus juga sudah menyelamatkan saudara dan saya dari perbudakan dosa. 神呢也已经救赎了我们。 Dengan datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. 他来到这世界，钉在十字架上来证明他对我们的爱。 Saudara, ini bukti Allah begitu mengasihi kita. 这是神爱我们的证明。 Maka Allah juga menuntut waktu kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dengan segenap hidup kita. 那神也要求我们，当我们爱他，我们要用一生尽心尽力来爱他， Dengan kasih yang nyata, saudara. 用行动来爱他。 Nah, saudara, seorang bernama Francis Schaeffer pernah berkata demikian pada waktu melukiskan seorang Kristen yang mengasihi Allah. 有一位人呢，他叫弗朗士西谢弗，他爱神。 Dia berkata begini, saudara. 他是这样说： Kita harus bertanya, apakah saya berjuang sekedar untuk kesetiaan doktrinal? 我们不得不问，我只是在为交易的忠诚而战吗？ Ini seperti seorang istri yang tidak pernah berselingkuh, 这就像一个妻子，她从来没有外遇， tapi tidak pernah menunjukkan kasih kepada suaminya sendiri. 但她也她不向她自己的丈夫表达爱意。 Apakah ini hubungan yang memadai dalam pernikahan? 这是婚姻生活中的适当关系吗？ Jawabnya tidak. 答案是不是。 Namun demikian, bila seorang Kristen yang berbicara dan bertindak untuk kesetiaan doktrinal, 但是呢，如果有一个人他为了交易的忠诚而说话而行动的基督徒呢， tetapi ia tidak menunjukkan kasih kepada mempelai laki-laki ilahi yang sama dengan istri semacam itu, 但他没有表现出对神圣新郎的爱， kalau dia tidak mencintai Tuhan Yesus dalam hidupnya, 如果他没有在他的一生中他没有真正的去爱主耶稣， maka Francis Schaeffer mengatakan ia seperti istri yang tidak berselingkuh dengan orang lain tapi tidak mengasihi suaminya. 那他就像弗朗斯西说的，就是他就好像一个从来没有外遇的妻子，但是他
从来都没有向她的丈夫表达她的爱意。 Yang Tuhan inginkan dari kita bukan hanya kesetiaan doktrinal saja, 神对我们的要求不仅是对教义的忠诚， melainkan juga kasih kita siang dan malam kepada Tuhan. 但他也要求我们日夜的爱他。 Bukan dengan teori, melainkan juga dalam praktek hidup kita yang nyata. 不但在理论上，可是在实际行动上，我们也表达出来我们对神的爱。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 神所爱的弟兄姐妹们， kalau kita mengaminkan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, 如果我们相信主耶稣所说的，就是第一要紧的诫命是一生爱我们的神。 pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hidup kita. 那问题是我们如何实践出来我们的爱给那位看不见的独一上帝呢？ Bagaimanakah caranya kita menunjukkan, mendemonstrasikan kasih kita kepada Tuhan Yesus? 那我们怎样表现或者宣扬我们的爱给耶稣呢？ Tuhan yang tidak kelihatan. 他是一位看不见的神。 Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepadanya dengan sepenuh hidup kita? 那我们怎样表达我们的爱给他呢？ Saya percaya saudara pasti bisa menjawab. 我知道大家肯定会回答我这个 Bahkan 问 tanpa 题， saudara sadari, saudara sudah melakukan hal itu. 而且有可能弟兄姐妹已经醒出来了。 Tapi hari ini saya ingin kembali mengingatkan kita semua. 可是今天我要再次提醒大家， Kalau kita sudah melakukan apa yang nanti saya sampaikan, 如果我们已经读过，已经醒出来了，我以后以后会说出来的。 saudara mari kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. 那我们在我们的生命中呢，更一心一意的去醒出来， Didasari dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. 表达我们对上帝的爱。 Saudara, saya berikan beberapa tips, yaitu hal pertama pada waktu kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. 我告诉大家几个我们可以表达我们对上帝的爱， Karena ini adalah hukum yang terutama yang Tuhan beritahu kepada kita malam ini. 因为这是最要紧、最大的诫命。 Saudara, yang pertama, 第一， kita suka dan rindu tiap-tiap saat ngobrol dengan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. 就是我们喜欢和渴慕与我们的神、我们灵魂爱人聊天。 Kita mau menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. 我们愿意抽出时间跟主交谈。 Kita mau mengutarakan pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada ilah atau berhala. 我们愿意跟神诉说我们的挣扎，而不是跟其他的神或者偶像。 Yaitu melalui doa kita. 就接着祷告。 Bukankah ini sudah saudara lakukan? 这也不是弟兄姐妹已经醒出来了， Saudara lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. 那弟兄姐妹们更要一心一意的醒出 Dan 来。 kita lakukan itu semua karena kita didasari karena saya mencintai Tuhan. 我们这样做是因为我们爱我们的神。 Kalau saudara mungkin belum melakukan, 如果弟兄姐妹们还没有醒出来， saudara mulai lakukan. 那你从今天开始醒出来， Berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. 向主耶稣祷告。 Kedua, saudara, 第二， kita juga selalu merindukan mendengar suara Tuhan. 我们也总是渴望听神的声音， Kita selalu kangen mendengar Tuhan berbicara kepada kita. 我们渴慕听到上帝对我们说话， Kita selalu ingin Tuhan memberitahukan kehendaknya kepada kita. 我们总盼望神显明他的旨意给我们。 Tuhan sudah beritahu alatnya, 神已经告诉了我们方法是怎样， yaitu Alkitab. 那就是通过 Nah, 圣 saudara, 经。 mari baca Alkitab. 那弟兄姐妹们，我们更勤奋的阅读圣经， Itulah cara Tuhan mau berbicara pada saudara dan saya. 因为接着读圣经呢，上帝要跟我们说话。 Cara kita mendengar suara Tuhan. 我们听神的话语的办法呢， Cara kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. 知道神的旨意在我们的生命中， Saudara lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi didasari cinta kita kepada 那 Tuhan. 就是阅读圣经，我们更要勤奋的去行。 Yang ketiga, saudara, 第三， kita rindu mau memuji dan menyembah Tuhan. 我们渴慕要赞美和敬拜我们的神， Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan, 我们渴慕在神的家或者教会中与他相交， yaitu melalui ibadah kita di gereja. 就是通过教会的崇拜。 Pada waktu ada kesempatan kita kembali bisa beribadah di gereja. 当我们有机会能再次来到教会来敬拜， Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini baik-baik. 那我们抓紧这个机会，
untuk sungguh-sungguh kita mau bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. 使我们能真正的来到上帝的家中来敬拜他。 Dan yang keempat, saudara, 那第四的呢？ kita rindu melakukan yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 我们渴慕行神所吩咐给我们的，就是爱那些还没得救恩的灵魂。 Kita rindu mengasihi sesama kita seperti seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 我们渴慕爱人如己， Itu yang dicatat di dalam ayat yang ke-31. 就像刚才31节所记载的。 Dan itu kita lakukan melalui kita bersaksi kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus 那我 Kristus. 们接着做见证来表达我们爱人如己。 Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya percaya sekali lagi bahwa saudara sudah lakukan apa yang saya sampaikan hari ini. 我相信大家已经醒出来我刚才所说的。 Tapi hari ini Tuhan menuntut saya dan saudara untuk lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. 可是今天晚上，上帝要求我们更尽心尽力来去行。 Dengan didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. 我们以爱神。 Saudara, Like. maukah kita terus belajar melakukan hukum yang terutama? 弟兄姐妹们，你是否愿意不断的学习行最大的诫命呢？ Yaitu mengasihi Tuhan yang Esa dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan 那 kita. 就是尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神 Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. 和爱人如己。 Saudara, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan hukum yang terutama ini. 弟兄姐妹们，愿主帮助我们每个人，使我们能醒出来。 Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur sudah mendengar firman Tuhan. 感谢主，我们已经听了神的话语， Tuhan sudah berbicara dengan begitu jelas kepada kita. 主已经很详细的告诉我们每个人。 Dan mari kita renungkan apa yang sudah Tuhan sampaikan pada kita malam ini. 我们来思想上帝刚才跟我们所说 Mungkin 的。 saudara ada pergumulan pribadi. 你可能有面对自己要面对的挣扎， Saudara sampaikan pergumulan pribadi saudara kepada Tuhan. 那你可以跟主诉说你的挣扎， Mari bagi saudara yang bisa berlutut, saudara ambil sikap berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. 可以跪下的弟兄姐妹们，请您跪下。 Kalau saudara kesulitan untuk berlutut, silakan saudara duduk saja. 如果你不方便跪下，你可以坐着。 Mari kita mengambil waktu untuk berdoa pribadi. 我们抽出时间来向神祷告。